الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat kita dapat lagi menyambung kuliah kita pada malam ini, iaitu kitab Penawar Bagi Hati, pada bab yang ke-13, iaitu cintakan dunia. Kita telah sebut pada sebelum ini pada bab yang ke-12 berkenaan dengan wujud ataupun bangga diri, dan bagaimana orang yang bangga itu dia sebenarnya adalah seorang yang tertipu dengan bisikan syaitan pada diri dia sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebut bahawa apa yang manusia banggakan ini adalah benda yang sementara. Apa yang manusia sebut, apa yang dia ada, pangkat kedudukan, adalah benda yang sementara yang akan bertemu dengan Allah Ta'ala di hari akhirat. Pada malam ni kita sambung bab 13, cintakan dunia. Sila baca. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-7 pada menyatakan kasih akan dunia. Ketahui olehmu akan bahawasanya dihendaki dengan dunia itu tiap-tiap barang yang di atas muka bumi daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala macam benda yang ingin akan dia oleh nafsu dan loba ia atasnya, dan harta dan kemegahan itu setengah daripada dunia, dua macam daripada segala bagi-bagi dunia, atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat. Kemudian daripada mati, dan akhirat itu tiap-tiap memberi manfaat. Kemudian daripada mati sekalipun ada ia di dalam dunia, seperti ilmu dan ibadah, dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadah. Dan bahawasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Baik. Dan adalah dia kepada bagi segala kesalahan. Baik. Yang pertama sekali disebut bahawa setiap kenikmatan dunia yang manusia nak ni, dan segala benda yang mengikut keinginan hawa nafsu dan kemegahan di atas muka dunia ini, dia adalah sebahagian daripada perkara dunia, yang mana mustahil manusia tidak mahu kepada harta, kemegahan dan kepujian. Harta, pangkat adalah benda yang manusia mahukan. Namun begitu, apa yang orang mukmin fikir, iaitu benda yang boleh manfaat selepas daripada kematian dia, yang kita sebut sebagai faedah lepas daripada mati. Orang yang kufur, dia fikir bahawa dunia ini dia telah mendapat faedah daripada dunia, dan dia gunakan dunia ini sebanyaknya untuk dia hidup. Namun orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala tu, dia tidak selamat di akhirat sebab dia telah dapat dunia. Kalau manusia kita semua orang beriman pada Allah Ta'ala ni, nampak faedah dunia ini hanya di atas dunia semata-mata.
dengan keadaan tidak pandai untuk kita laburkan dunia ini dalam pelaburan akhirat. Kerana Allah Ta'ala telah sebut, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah aku tunjuk satu perniagaan kepada kamu yang mana perniagaan tersebut boleh jauh daripada azab api neraka Allah. Bagi orang mukmin, perniagaan yang Allah Ta'ala nak ni, modal dia, apa yang dia buat, iaitu tu'minuna billahi wa rasulih, beriman dan percaya kepada Allah dan Rasul. Percaya dalam erti kata mengamalkan apa yang Allah dan Rasul suruh. Satu lagi, wa tujahiduna, dia kena berjihad, kerana keimanan dizahirkan dengan jihad, sama ada bi amwal, dengan harta ataupun dengan nyawa. Ini adalah saham, satu perniagaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi kepada kita semua, yang perniagaannya boleh jauh daripada api neraka Allah Ta'ala. Baik, dia kata akhiratlah yang akan memberi manfaat selepas daripada kematian manusia ni, akhirat. Dan apabila kita menuntut ilmu dan beribadah di atas muka dunia, itulah benda yang boleh bantu kita. Ada ilmu dan juga ibadah mengikut ilmu, bukan ibadah ikut hawa nafsu ni. Kalau ibadah ikut hawa nafsu, dia panggil ibadah dalam keadaan tidak ada dalil. Ibadah yang mengikut ilmu. Ilmu ni mari daripada mana? Mari daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Dan dia kata, yang sebenarnya kasih kepada dunia ini adalah kelakuan yang amat dicela. Kasih ke dunia dan erti kata lupa pada akhirat. Kalau kita ada sayang ke dunia ni tak lebih daripada sayang kita pada syurga Allah dan hari akhirat. Orang mukmin dia akan fikir bahawa dunia ni dia sayang, tapi sayang pada akhirat lagi. Kalau ada kita di antara kita lah hati-hati yang sayang kepada dunia secara melampau, takut, orang panggil, kalau derma tu kita takut habis duit, kalau infak tu rasa kurang duit kita, ini adalah satu tanda daripada kita cintakan dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun tunjuk kepada kita bahawa benda yang kita cintakan ini, selain daripada Allah dan Rasul dia, benda tu adalah benda yang sia-sia. Kecintaan kepada satu benda mestilah tidak melepasi daripada Allah dan Rasul. Dan kita akan bersama dengan apa yang kita cinta di hari akhir, apa yang kita sayang. Sebagaimana seorang badui yang masuk bertemu dengan Nabi SAW. Pada satu ketika Nabi sedang berkhutbah, maka badui tadi sebut, mata sa'ah, bilakah kiamat? Dia tanya Nabi. Nabi jawab. Nabi tak jawab lagi. Lepas daripada Nabi khutbah, Nabi tanya, manil ladzi sa'alani, siapa yang menyoal aku tadi? Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, kata badui itu. Rasulullah tanya, dia mau tanya pasal kiamat ni, apa bekal kamu kiamat? Dia kata, saya buat hak wajib ya Rasulullah, dan hak sunat-sunat tu saya tahu saya buat. Hak saya tak tahu saya tak buat. Hak saya tahu saya buat. Hak wajib semua saya buat. Tetapi Rasulullah dia kata, aku amat menyayangi kamu. Maka Nabi kata, anta waliman ahbabta, kamu dengan apa yang kamu sayang di negeri akhirat. Jadi kasih sayang atas muka dunia ni, benda itulah yang menjadi sayang kita di negeri akhirat. Tapi kalau kita sayang pada dunia, di atas muka dunia ni, sayang pada dunia lebih pada akhirat, dunia ini akan hancur. Dan dunia ini tidak kekal. Harta yang ada pada tangan kita yang akan diwariskan kepada keluarga selepas daripada kita. Apa yang ada di tubuh kita ini semua jadi hak orang lain, bukan hak kita. Kita hanya bawa bertemu dengan Allah, ilmu dan amal ibadah kita. Jadi itulah disebabkan tuan kitab ni kata bahawa
kasih kepada dunia berlebihan ini adalah benda yang dicela, dan kelakuan ini adalah tunjang bagi segala kesalahan. Sebab bila dia nak sangat ke dunia ni, nak sangat ke dunia, dia akan buat apa sahaja atas alasan dia nak tu. Rasuah pun dia sanggup, apa sahaja dia sanggup buat, tipu pun dia sanggup, kerana bagi melunaskan keperluan dia, keinginan dia, bukan keperluan dah, keinginan dia atas muka dunia. Itu benda yang sangat besar. Iqra. Telah berfirman Allah SWT, artinya maka ada pun mereka yang melampaui akan yang harus kepada yang haram dan memilih dia akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka bahwasanya api neraka Jahannam itu tempat kediamannya. Surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 39. Sabda Nabi SAW, jika ada dunia itu menyamai pada sisi Allah Ta'ala sebelah sayap nyamuk, nescaya tiada memberi minum dia akan kafir daripadanya segala minum air. Sekali minum air. Sabda Nabi SAW, artinya bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam satu firman dia, Suratul Nazi'at, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Kalau kita perhati ayat ni, فَأَمَّا مَنْ طَغَى, siapa, maka orang yang melampau, kata Allah. Tagha ni melampau dari sudut perbuatan yang menderhakai Allah. Kemuncak kepada manusia derhaka ni syirik. Syirik merupakan kederhakaan yang amat besar. Segala maksiat yang manusia buat ni, yang melampau ikut syaitan, dan akhirnya syirik pada Allah. Dia boleh jadi gitu. Jangan dia ingat bahawa tak apa kita buat jahat, asalkan jangan syirik. Kejahatan itu akan diheret oleh syaitan untuk menjadi syirik. Sama ada orang tu buat apa je, syaitan akan heret sampai jadi syirik pada Allah. Tetapi dalam ayat disebut fa'amma man tagha, siapa yang derhaka pada Allah ni tagha, Allah Ta'ala sebut dia punya sifat dia, wa atharal hayatad dunya. Atharal hayatad dunya ni maknanya dia letak dunia di hadapan semata-mata, tak nampak akhirat. Tagha ni melampau, di antaranya atharal hayatid dunya, iaitu meletakkan dunia di hadapan. Fikir apa pun, halal haram tak tepi, nombor satu dunia dulu. Untung ke rugi. Penyakit ni tak kira siapa lah, tak kira siapa dia, kerana Allah Ta'ala menilai manusia itu apa yang mereka faham dan mereka amalkan. Kerana itu orang yang Allah Ta'ala suruh jadi baik, dia ni memahami agama. Memahami dalam keadaan, bukan memahami boleh jawab exam, dia ambil bagai usuluddin ke, ambil bagai syariah ke, ambil bagai hadis, maka dia lulus dengan cemerlang. Sebab apa? Sebab exam dia ada, dia boleh jawab. Maka dia taqwa? Tidak. Kerana mayuridillahu, siapa yang Allah Ta'ala nak dia tu jadi baik, yufaqihu fid din, dia bagi faham agama. Kerana hasil daripada kepahaman yang betul itulah yang menyebabkan dia amal dengan agama itu. Jadi penyakit atharal hayatid dunia ni, penyakit mengutamakan dunia semata-mata ni, penyakit semua manusia, tak kira siapa.
apabila meletakkan keuntungan dunia itu sebagai keuntungan dan matlamat yang sebenar. Orang mukmin dia tak nampak keuntungan dunia itu sebagai matlamat, tetapi sebagai alat yang dia boleh tukar kepada pahala untuk berjumpa dengan Allah. Orang yang mengutamakan untung dunia semata-mata ni, fa innal jahima hiyal ma'wa, Allah Ta'ala sebut, dan sebenarnya neraka jahanamlah tempat kediamannya. Al-ma'wa itu tempat dia untuk berseronok, tempat tinggal, tempat rehat, tempat mari minum kopi. Nak minum kopi mana lah api neraka ni. Sengaja Tuhan sebut perkataan-perkataan begitu. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat kembali. Kerana al-ma'wa ini digunakan juga kepada perkataan jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahu munnar. Tempat kediaman untuk dia rehat, untuk dia minum kopi, itu nama ma'wa. Dalam syurga munasabah dia rehat, dalam neraka nak rehat macam mana? Dalam api. Manusia tidak akan dapat boleh rehat dalam keadaan panas yang melampau. Kalau atas muka dunia nak rehat macam mana? Tak boleh. Kita nak tidur pun tak boleh kalau panas sangat. Kita akan pergi cari tempat sejuk-sejuk, ataupun bubuh aircon di rumah. Negara kita ni, negeri Perlis ni, negeri terpanas di Malaysia, ada tak? Tapi ada aircon. Majoriti masjid ada aircon, rumah pun ada aircon. Negeri yang lebih panas daripada itu, cuba kita di Sudan contoh. Di Sudan panas sungguh. Musim panas aircon pun sejuk gitu ya, sebab dia sejuk udara panas juga. Tak padan dengan aircon. Kalau kita pergi ke Mekah musim panas, kita akan rasa naik bas tu, walaupun bas tu ada aircon, tapi sejuk-sejuk, suam-suam gitu je. Nak kata sejuk sangat tidak. Dan manusia tak selesa duduk. Kita tak selesa duduk. Entah yang pernah pergi ke Sudan musim panas, memang sejuk sungguh. Tapi Allah Ta'ala sebut neraka tempat untuk mereka berehat. Ini satu ancaman dan herdikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan neraka ini. Dan Nabi SAW sebut, hadis ini adalah At-Tirmidzi daripada Sahl bin Sa'ad, dan hadis ini sahih. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbata ma'. Sekiranya dunia ini menyamai di sisi Allah sebesar sebelah sayap nyamuk, ya Tuhan kata, nescaya Allah tidak memberi sekalipun minuman ini kepada orang kafir. Maknanya rahmatnya Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi dunia ini kepada semua orang, walaupun orang tu lawan Allah Ta'ala, tetapi dia bagi itu supaya kamu rasalah dunia ni, akhirat kamu tak akan rasalah. Kenikmatan dunia yang kamu nikmat, makan sedap, boleh duduk, boleh ada harta, boleh ada perniagaan yang laku semua, boleh musafir ke mana-mana nak pergi, tak apa, dunia. Akhirat tidak ada rancangan lain Allah tak nak bagi pada dia. Orang mukmin tidak. Orang mukmin sebagaimana Nabi sebut, ad-dunya sijnun mu'minun, sijnul mu'min. Ini hadis rawahu Ibnu Majah dan rawahu Tirmidzi. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Siapa dia nak duduk dalam penjara ni? Ada seorang ustaz tu, dia masuk penjara. Lepas tu dia kata penjara ni makan tak sedap. Oh, mu nak makan sedap, mungkin hotel 5 bintang, kaduk dalam penjara dah. Kalau tak pergi makan sedap sangat, ala penjara ni buat habis duit kerjaan. Maka mana ada tu padang jahat tu. Bukan ustaz tu jahat lah, orang lain duduk penjara tu, saya tak kata dia jahat. Salah sabit hukuman, duduk makan ikan kering apa padang lah, nak makan ayam percik hari-hari, gemuk lagu tu dah. Jadi munasabah lah sikit, nak kata makan penjara tu sedap. Dah bahasa dia dah orang salah kalau aku bagi makan biskut manyak, sudah lah. Tahu biskut manyak tahu tak? Orang sini panggil biskut apa? Tok kerah tu. Biskut apa tu? Kerah tu kalau makan dia kena rendang dalam kopi or dulu baru boleh makan. Nah, orang kampung saya panggil biskut manyak, dia panggil.
Sebab dia panggil biskut mayat tu, sebab biskut tu hanya ada dekat orang mati saja. Orang mati kan, majlis apa ni, orang-orang meninggal dunia kan, adalah biskut tu dia buat kopi. Jadi orang tua memang tak makan lah. Kalau kekeh banyak-banyak ni memang cabut gigi palsu tu. Nah. Baik. Jadi penjara bagi orang mukmin. Bila sebut sahaja penjara, makna benda tu tidak ada kenikmatan sebab penjara. Tetapi bagi orang kafir, syurga bagi dunia, syurga. Ada istilah dia sebut syurga dunia. Kita tengok tempat cantik dia panggil syurga dunia. Orang kafir ni syurga dah bagi dia, nikmat dah dunia ni. Dia tak beriman pada Allah pun rasa macam tak kisah sebab nikmat, sebab dia tak ada fikir akhirat. Orang mukmin hidup atas muka dunia walaupun senang tapi susah. Nak jaga nafsu lagi, nak jaga tubuh lagi. Nak jaga nafsu, nak jaga iman yang ada dalam, nak berlawan dengan diri kita lagi, nak ke sembahyang jemaah ke, nak pergi masjid ke, nak pergi kedai kopi ke, nak buat begini, nak baca begini ke, nak baca begini ke, nak tengok TV ke, nak baca Quran ke. Semua tu berlawan. Maka payah. Macam orang duduk dalam penjara, susahnya dia. Terkurung dalam tu, berhubung dengan orang luar pun tak boleh. Bayangan yang Nabi sebut bahawa dunia, Nabi nak beritahu bahawa dunia ini begitulah keadaannya, penjara bagi orang mukmin. Allahu Akbar. Kita ni mukmin ke tak tahulah, wallahu alam. InsyaAllah lah kita sebut, insyaAllah kita ni mukmin lah. Tapi duduk rasa dunia tu hebat. Tengok orang pakai kereta besar, Masya Allah, biar ada begitu. Jangan tengok bagus kereta, duk main begitu. Kalau aku dapat duit ni, aku beli sebuah. Duk rasa nikmat je. Orang mukmin rasa nikmat dunia tu, tapi dengan Alhamdulillah, Asyukrulillah, Alhamdulillah sebut, Masya Allah, Subhanallah. Tu ungkapan orang mukmin. Kerana nikmat ni daripada Allah. Semua daripada Allah Ta'ala. Tidak lekang daripada mulut orang mukmin ni sebut Alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Baik. Iqra. Dan sabda Nabi SAW, artinya dunia itu ditinggalkan akan dia dan dijauhkan akan dia, dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya melainkan zikrullah, dan barang yang kasih Allah Ta'ala akan dia daripada segala taat dan orang yang alim dan yang belajar ilmu. Dan ketahui olehmu bahwasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah dia perumpamaan bagi akhirat. Selagi mengetahui engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik, dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang, iaitu perjalanan ke negeri yang kekal, kerana firman Allah Ta'ala artinya, dan menuntut bekal oleh kamu, maka bahwasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan akan larangannya. Surah Al-Baqarah ayat 197. Baik, Nabi sebut lagi dalam hadis yang hasan daripada Abu Hurairah ar-rawahu at-Tirmidzi, Nabi sebut bahawa ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia itu mal'un, ditinggalkan dan dijauhkan daripadanya perkara yang ada dalamnya melainkan zikrullah, mengingati Allah, perkara dikasihi oleh Allah pada semua ketaatan, dan orang alim yang mengetahui dan penuntut ilmu. Macam mana ni?
Hadis ni daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW sebut bahawa dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Terlaknat macam mana? Dan terlaknat juga apa-apa di dalamnya kecuali mengingati Allah, zikrullah. Dunia ni laknat. Dapat benda dunia ni laknat. Yang tidak laknat apabila dapat dengan mengingati Allah Ta'ala. Dapat dunia, alhamdulillah, tak jadi laknat. Tapi dapat dunia ni rasa happy sampai lupa nak alhamdulillah, dia mari lupa nak rasa bahawa benda ni daripada Allah. Dia mari bahawa ni hak kita. Dia bagi bangga diri, dia bagi ujub, dia mari macam-macam. Berat penyakit itu mari daripada tak rasa bahawa ini adalah hak Allah. Kedekut hak kita baca sebelum ni lah, kedekut. Sebab tu apa ni mula-mula kita sebut ni tadi bahawa cintakan dunia ini punca kepada semua asbab kesalahan dia kata. Kalau orang sayang dunia lupa akhirat, bila lupa akhirat rasa hak dia. Tak perlu bagi pada orang dah, hak dia. Tak perlu buat apa dah, dia punya. Bila dia punya, dia rasa bahawa pamerkan bahawa ni saya punya, ni saya punya, ni saya punya. Orang meniaga contoh, tunjuk ni harta saya, ni harta saya. Dia kata tujuan dia nak suruh orang meniaga tu jadi macam saya, biar orang semangat nak meniaga. Tengok rumah dia besar semua. Berapa banyak orang meniaga boleh meniaga macam mu? Tak semua. Kalau semuanya boleh meniaga macam mu, semua jadi kaya dah. Kerana sistem perniagaan dunia ini terikat dengan teori kapitalis. Boleh faham tu? Yang kaya terus jadi kaya, yang sesak tu jadi sesak. Macam mana teori kapitalis tu? Ni kena buat kuliah hasil ni. Perniagaan yang berbentuk kapitalis, penindasan, tu memang ada dan memang wujud. Ekonomi dikuasai oleh siapa-siapa, maka dia pun tunjuk kekayaan dia. Kekayaan saya ada ni semata-mata nak tunjuk kekayaan. Dia lupa bahawa itu adalah hak Allah Ta'ala. Cukup-cukup bahaya benda ni. Sebab tu kita tak boleh nak menunjuk-nunjuk, tak bolehkan dunia ini laknat, kecuali orang yang zikrullah dan semisalnya orang yang berilmu ataupun yang belajar. Hadis ini direkod oleh Ibnu Majah. Dalam At-Tuhfatul Ahwazi, ayat yang kita sebut tadi, sesungguhnya dunia terlaknat, ia kata iaitu ia dibenci oleh Allah dan menjauhi manusia daripadanya. Ayat terlaknat dalam itu apa saya melalaikan diri daripada Allah kecuali ingat pada Allah, dia jadi laknat. Tuhan benci. Tu benci, kita kata benci bagi buat apa? Bagi sebab masuk neraka. Auzubillah. Bagi sebab sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Bagi kerana masuk neraka. Tapi terlaknat dan Allah Ta'ala cukup benci perbuatan itu boleh menjauhkan diri pada Allah kecuali zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong kita melakukan kebaikan. Bila dunia itu ada di tangan kita tetapi kita buat perkara yang Allah Ta'ala suka, maka dunia itu tidak menjadi laknat bagi kita. Itu maksud hadis dia. Dan kita perlu tahu bahawa dunia adalah satu tempat celaan, dan segala amal kebajikan yang kita lakukan atas muka dunia ini bekalan untuk pergi kepada tempat yang jauh. Disebut di sini bekalan untuk pergi pada tempat yang jauh. Seolah-olah dunia ini tempat kita bercocok tanam dan hasilnya kita akan pungut di negeri akhirat. Cucuk tanam ni Allah panggil berkebun atas muka dunia ni. Kalau elok bajanya, ramuan untuk orang panggil alat untuk bercucuk tanam dan mengeluarkan buah yang hasil yang baik itu telah disediakan. Garis panduan dia itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada orang yang beramal tapi rugi akhirat. Itu orang yang beramal tidak ikut Nabi, amal buat-buat benda bid'ah, itu rugi akhirat.
Tidak ada satu hadis pun yang sebut bahawa orang yang buat bid'ah ni akan duduk di akhirat dalam keadaan aman. Tidak. Malahan zalika huwal khusranul mubin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, itulah benda yang khusranul mubin, benda yang rugi yang terang-terang. Seolah-olah Nabi bagi tahu kita ni, mu nak buat ni begini, ramuan dah ada dah, siap dah, muam balik, capo, muka orang gitu je. Nah, saya tak mau pakar ni, sedangkan semua orang nak buat benda tu akan buat gitu. Tiba-tiba dia nak buat ramuan baru. Kuih akok, tahu tak akok? Nah, akok Kelantan ni panggil akok lah. Kalau pergi Kelantan tu akok dia panggil. Dia bakar dengan sabuk. Dia kata saya tak mau akok sekarang ni, kita tak mau bakar. Dia kata ramuan akok tapi kita nak rebuh tu kepuk lekar. Bukan akok orang rebuh, orang tak rebuh akok lah. Bermakna dia buat satu benda baru, yang kalau kononnya benda dia buat tu mungkin jadi masyhur, tapi tak jadi akok, orang panggil nama lain. Contohnya mudah yang saya bagi, perbuatan bid'ah gitu lain daripada sunnah, dia panggil bid'ah. Dan benda bid'ah ni benda rugi, benda yang tidak akan jadi satu hasil yang baik di negeri akhirat. Sebab tu kita larang orang buat bid'ah. Jangan duk buat benda-benda yang Nabi tak buat. Jangan tak pandai-pandai, ikut Nabi buat, cukup tu je. Syaitan ni dia tak akan, apa sahaja dia akan mari rasa bagi diri kita ni rasa tak cukup. Tak cukup. Kalau amalan rasa tak cukup, lepas tu nak beramal ikut sunnah lain, ni rasa macam tak cukup dengan hak Nabi ajar ni, kena tambah-tambah hak lain, hak kita sendiri. Sebab tu kita jangan buka ruang untuk buat benda-benda yang Nabi tak ajar. Kita ikut Nabi cukup. Walaupun kalau saya lah, kalau bab selawat Allahumma salli ala Muhammad, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Kalau bab selawat Nabi kita tak Sayyidina. Walaupun dia kata ada orang sebut Sayyidina boleh, nah, tapi bagi saya tutup benda tu. Kenapa? Kalau boleh, banyak benda boleh reka. Nak puji Nabi boleh reka. Walaupun ada sahabat-sahabat berucap puji Nabi SAW, tapi kena faham istilah selawat ini ibadat. Ucapan lain nak guna Sayyidina, nak puji Nabi, tak apa. Ya Sayyidana Rasulullah, tak apa. Tapi bila sebut selawat, tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia kecuali selawat. Tak lebih tak Sayyidina. Sebab Allah yang mengajar Nabi cara selawat. Dah hari ni orang duk letak macam-macam selawat ni lah, mana pandai dia reka je. Atau dia kata baca sekian dapat sekian, dapat baca sekian dapat banyak, dapat baca banyak dapat banyak ni. Oh letih. Orang kampung pun dengar, dapat ni bacalah dia ramai-ramai. Di akhirat kosong. Apa? Hak orang baca tak ada dalil, Nabi pun tak ajar. Ambil selawat daripada mana? Selawat daripada mimpi orang tu, mimpi orang ni. Kuat dia tidur mimpi. Jadi bekal bawa tapi basi. Bekal tu ada, basi. Nak makan macam mana? Kita bawa satu bekal tempat yang tidak ada makanan, sampai satu tempat kita buka tengok basi. Nak makan macam mana? Perut lapar. Banyak bekal tamu ke dunia bawa dengan semayang, dengan zikir, dengan, tapi basi. Akhirat buka tengok tak boleh buat apa. Nak balik ke dunia macam mana? Dunia dah hancur dah. Itulah bandingan orang buat benda bid'ah ni. Bandingan kita pun heran macam mana orang betul-betul nak pertahan buat benda bid'ah ni. Heran juga saya. Betul-betul kita nak pertahankan. Ini ahli sunnah wal jamaah. Sebut ahli sunnah dia. Musyrikin Mekah sebut dia agama Nabi Ibrahim. Kami ni millata Ibrahim, agama Ibrahim wahai Muhammad. Dan kami buat haji yang kami buat dengan syariat Ibrahim. Betul, tapi kamu telah ubah syariat Ibrahim haji tu.
Musyrikin Mekah pun sebut dia ni orang yang ada agama, dia ikut Ibrahim. Tak pelik lah kalau orang gini boleh sebut bahawa hak kita buat juga agama, kita juga nak masuk syurga. Kalau ustaz kata gitu, orang lepas-lepas tu masuk neraka. Soal sekarang ni bukan kita nak hukum orang neraka ataupun tidak. Soal sekarang ni neraka ataupun tidak soal Allah Ta'ala. Mungkin dia buat tu sekadar dia tahu, dah tak ada orang beritahu masa tu, maka mungkin Allah Ta'ala boleh ampun dosa dia. Tapi hak ni hak tahu dah ni, kita mari hadis Bukhari nya, Muslim nya, Namajahnya, Abi Daud, Tirmizi nya. Ni hadis terang-terang. Oh, nak juga. Sebab apa? Ini adalah adat turun temurun kita. Oh, pergi ya. Tak apa, mu makan nasi basi lah esok akhirat. Nah, tentu tak boleh jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tak boleh jumpa dah. Sebab apa? Sebab buat benda bid'ah nak jumpa dengan Nabi macam mana? Syafaat hanya diberi kepada orang ikut Nabi. Orang buat benda bid'ah tak ada syafaat Nabi. Nak dapat syafaat macam mana? Kalau gitu senang. Agama ni tak sempurna lagi. Orang tu rasa begini boleh tambah sikit, orang tu rasa begini boleh tambah sikit, kawan ni rasa elok boleh tambah kawan ni. Senang agama gitu. Tak payah aku tak ada guna ke Quran, kira Nabi, pakat duk reka guna kepala otak sendiri. Itu hujah dia. Allahu Akbar. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah tadi. Dan bekallah kamu khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu takwa pada Allah. Takwa maknanya apa? Sebaik-baik bekalan, iaitu kita panggil takut pada Allah. Takwa ni satu terjemahan yang saya tak jumpa lagi. Kerana perkataan takwa ni berpuluh maksud. Dia dihuraikan berdasar pada Quran hadis. Ada satu tulisan tu ulama tu, Allah nama apa? Saya nama-nama ni saya kurang sikit. Tak mahal. Kurang ingat sikit nama. Tapi tulisan tu saya pernah baca lah. Dihurai berkenaan takwa. Istilahnya banyak takwa ni. Yang paling ulama sepakat untuk setuju iaitu buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Kerana gaya bahasa Quran tu kadang-kadang takwa disebut gini, kadang-kadang takwa disebut ciri macam ni, ulaika humul muttaqun, disebut muttaqin macam ni. Kadang-kadang orang beriman pada Allah, pada kitab, ni takwa. Tapi yang paling penting iaitu sebaik bekalan itu takwa pada Allah. Bila manusia rasa bahawa hidup dia ni bertuhan. Ada orang catat, ada orang ambil, ada orang rekod untuk dibawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka itu bekal yang kita nak bawa berjumpa dengan Allah. Baik, baca sila. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat, dan melupakan akan dia oleh segala kesedapannya daripada perjalanannya, seperti seseorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai, maka melihat ia buah-buahan di dalam hutan ini, maka bersungguh-sungguh ia memakan buah-buahan itu hingga ketinggalan ia daripada kawannya, maka sesat ia dan menerkam akan dia oleh binatang yang buas. Dan ketahui olehmu bahwasanya barang siapa yang menyangka ia akan bendanya berlumut dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya, nescaya Allah telah menipu akan dia oleh syaitan, kerana sabda Nabi SAW. Artinya hanya sahaja benda yang mempunyai dunia seperti berjalan pada air. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Baik. Dia sebut bahawa kebinasaan tidak berlaku melainkan manusia dilalaikan oleh dunia yang menyebabkan dia binasa akhirat. Itu punca utama masuk neraka Allah, sebab lalai dengan dunia. Dan dia lupa bahawa hidup dia tu akan lebih panjang dan lebih lama lebih pada dunia lagi. Kerana dia rasa dunia tu segala-gala.
Diibaratkan seorang yang masuk dalam hutan musafir bersama orang ramai, jumpa makan buah-buahan, dia makan nikmatnya sampai kena tinggal. Sepatutnya dia tak makan lagi, dia ambil buat bekal-bekal tu. Lepas tu dia berjalan sama-sama supaya tidak kena tinggal pada orang. Tak nak sangat, tamak sangat, dia makan sampai tertidur, dan orang lain pun pergi, dia pun sesak kerana ketamakan dia kepada makanan tersebut. Lalu bangun-bangun ada binatang buas. Ni orang panggil mantik ataupun contoh yang digunakan oleh tuan kita. Orang tu jumpa satu kebun, ada buah-buahan, dia makan sungguh-sungguh. Dia bukan ambil nak buat bekal, makan sikit nak alah perut, tidak. Dan dia berjalan bersama dengan orang, tidak. Dia makan sampai dia tertidur, dia tinggal orang lain pun tinggal, dia pun sesak tahu nak pergi ke mana. Jumpa dengan binatang buah, kena makan. Mana jumpa akhirat, neraka Allah Ta'ala. Kerana dunia dah ambil dah, penuh poket dah. Allahu Akbar. Dan kita perlu tahu, siapa yang rasa badannya dilumuri dengan keduniaan, hatinya kosong dan ditipu oleh syaitan. Kebanyakannya begitulah. Sebab tu kalau dunia ni hilang pada tangan kita, kita jangan sesok nafas sangat. Jangan duduk orang panggil fikir sangat sampai jadi stres. Dunia ni hilang pada tangan kita, bukan jadi hak kita. Kita duduk fikir sampai stres, tak boleh tidur, nak makan pun tak lalu, nak tidur pun tak boleh. Bini duduk dekat pun pergi jauh-jauh. Sebab apa? Rugi ni ratus ribu ni. Semua orang pernah alami benda gitu, betul tak? Meniaga tak laku ke apa, semua orang pernah alami. Tapi bagi orang yang tak rasa bahawa dunia ni matlamat dia kata nak macam mana kita rezeki, kita usaha dah, tapi rezeki Allah Ta'ala tentu. Kita buat habis baik dah, tapi Allah Ta'ala buat begini, kita nak macam mana? Ini ujian daripada Allah. Dia duk rasa bahawa ini Allah Ta'ala bagi, ini Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala nak uji dia. Dan mungkin Allah Ta'ala nak uji tu, nak kafarah dosa-dosa dia hak lepas. Dia fikir gitu. Dia ada sangkaan baik kepada Allah apabila dunia itu hilang daripada tubuh dia. Itu orang mukmin. Dan apabila kita terlepas dunia daripada tangan ni, syaitan dia pandai sungguh. Dia duduk sekali, dia kata rugilah mu. Orang lain boleh pun tak boleh, orang lain dapat pun tak dapat. Rugilah mu. Tidak main gitu, rugi kita pun rugilah, habis dah. Kena tipu dah kita begini-begini, habis. Rasa rugi hilang dunia tu, tapi tak rasa rugi 24 jam peluang yang ada Allah Ta'ala bagi 24 jam tu, sikit rasa tak rugi. Tak baca Quran pun tak rugi, tak berzikir pun tak rugi, tak sembahyang tengah malam pun tak rugi, tak puasa sunat pun tak rasa rugi. Rugi sangat kalau tak dapat bering tu. Contoh lah, saya lupa isi borang Ustaz Allah. Dah, orang bagi semua dah, bering saya tak boleh. Rugilah. Nampak? Lepas tu, tak mari masjid, tahu gitu. Kita pergilah insya-Allah. Tak rasa rugi lah tu. Usia dah lama dah masjid tak mari mengaji tu, tak rasa rugi tu. Ni nyakit dia ni. Ni nyakit dia. Kita mengaji kitab hari ni, kita sebut buat penyakit semua ni. Penyakit yang saya pun ada, tuan-tuan pun ada. Rasa rugi. Jangan ada rasa rugi yang melampau. Sikit-sikit rasa tu tak apa. Rasa saya rugi Ustaz, tak apa. Tapi akhir tu, tapi qadarullah, Allah Ta'ala buat macam mana, nak macam mana. Mungkin ada hikmah dia. Manusia duduklah keadaan begitu, dia tidak berputus asa kalau dunia tu hilang pada tangan dia. Kerana orang putus asa ni bunuh diri lah sekali. Bunuh diri sebab apa? Sebab putus asa. Putus kekasih ke apa ke, duk kasih 2-3 orang. Seorang tu berkasih, habis mengaji semua, dia menikah orang lain. Kita tak kerja lagi. Apa ni, partner dia hak baru tu kerja dah, lari tinggal. Kasih
Lari tinggal kredit telefon habis banyak dah ni. Masa pun habis dah. Duk WhatsApp berasak telefon. Nak orang muda-muda lah tu nak bagi tahu, tapi rasa rugi. Tapi dia tak pernah rasa rugi 24 jam yang Allah bagi tu dengan tidak mengisi dengan amalan untuk akhirat bekal, tak rasa rugi. Penyakit yang iblis duk tipu kita. Okey, baca. Dan diceritakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, artinya yang halal daripada dunia itu sebab bagi dihisab atau diperiksa pada hari kiamat, dan yang haram daripadanya sebab bagi siksa dengan api neraka. Dan diriwayatkan bahwasanya melihat oleh Nabi Isa alaihissalam akan dunia pada rupa perempuan yang tua yang sangat bodoh atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Maka bersabda baginya, berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu? Maka menjawab dia itu, tiada dapat aku menghendak mereka itu. Maka bersabda ia, adakah mentalak mereka itu akan dikau atau mati mereka itu daripada engkau? Maka berkata ia, bahkan aku pernah sekalian mereka itu. Maka bersabda Nabi Isa alaihissalam, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Betapa tiada mengambil tauladan mereka itu dengan sekalian suami engkau yang dahulu. Wallahu a'lam. Baik. Yang akhir perbahasan kita pada malam ini, akhir bab ini, Sayyidina Ali sebut bahawa yang halal daripada dunia adalah menyebabkan ia dihisap, diperiksa pada hari akhirat, dan yang haram daripadanya menyebabkan disiksa dengan api neraka Allah. Semuanya itu dihisap, tapi hak halal dihisap dengan hisap yang baik. Yang haram menjadi penghukum kepada dia. Dihisap juga, tapi hisap untuk menjadi penghukum kepada dia. Dan dia sebut bahawa Nabi Isa melihat dunia seperti orang perempuan yang hodoh, tua, tapi seluruh anggotanya dihiasi dengan perhiasan. Makna dunia ni tua. Orang tua bakal perhiasan, boleh bayar lah macam mana dah. Minta maaf lah kalau ada orang tua dah. Ni bandingan ni. Orang yang tua sangat pakai gincu, pakai make up, letak bulu mata tik 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 tik, maskara, kegeli kita tengok tu. Betul tak? Kalau hak umur 19 tu bahasa sengit juga kepiah ni. Nah, tapi hak tua ni rasa tak sengit mana kepiah dia. Bahasa macam nak ambil tau sapuh nak muntah ya bahasa. Nah, habis itulah dunia. Hodoh tapi hiasannya banyak. Nabi Isa kata kepada dunia ni, berapa ramai suami mudah kahwin, dia kata. Kalau aku tak dapat hitung banyak suami aku. Dan adalah mereka diceraikan, kerana ditalakkan ataupun mereka mati. Maka dunia menjawab, bahkan aku rosakkan mereka sekalian. Mana aku tipu mereka. Dunia tu kata. Suami banyak mana tua begini ni? Ramai dia kata. Bermakna dia tipu. Dunia ni menipu kita. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Ayat lain tersebut. Al mata'ul ghurur. Kesedapan dunia ni al mata'ul ghurur. Benda yang sedap di mulut je. Dalam perut tak sedap dah. Betul ke tak tuan-tuan kalau saya kata sedap ni hanya di mulut? Betul. Lalu kau tekak masuk dalam ni, tak ada orang kata Allah sedap sampai dalam perut sedap. Tak ada. Masuk dalam perut dia jadi sakit perut. Bila sakit perut keluar kat bawah tu, sedap ke tak? Tak ada. Tak sedap dah. Tu orang pergi buang jauh-jauh tu. Nah, tak ada orang nak pula tu. Indah water je ambil. Tu pun 2 tahun sekali. Nah. Jijik kita kalau bercakap. Orang tak ambil dah. Tu dunia.
Tuan makanlah benda sedap. Segala benda atas muka dunia ni tidak ada yang kekal, ada penghujung dia. Ada penghujung dia. Zaman muda, orang muda. Muda lagi. Memang okey. Akan alami zaman yang tua. Saya muda ni akan alami zaman macam tuan-tuan semua umur 60 70. Kalau panjang umur, saya akan alami benda tu. Tuan-tuan semua ni depan saya ni pernah alami zaman muda macam saya, betul tak? Zaman dulu, zaman cerita Bobby dulu kan. Saya ingat zaman dulu. Zaman tu. Jangan main juga zaman tu. Rambut pop ye. Seluar kaki kecil bawah tu dah. Zaman dulu. Alami benda tu. Orang muda hari ni, kita muda, kita alami zaman muda kita. Syukurlah kalau Tuhan beri umur panjang. Duk ingat zaman muda dulu. Lepas tu duk ingat duduk dalam masjid ni. Kalau ingat ke zaman muda hari tu, tak boleh nak heret aku duduk dalam masjid ni. Tapi Allah heret kita duduk dalam masjid. Apa perkataan yang perlu kita kata terhadap Allah? Begitu baiknya Allah Ta'ala nak selamatkan kita daripada neraka Allah. Dan insya-Allah kita akhirkan kehidupan kita, dunia kita dengan husnul khatimah. Betul? Saya tak tahu lagi macam mana saya esok. Pergi ke depan tu macam mana. Menipu siapa-siapa, tapi na'udzubillah lah. Sebab biar kita minta dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tahu. Ya Allah, aku nak minta umur panjang pun tak naklah umur panjang. Tapi aku minta umur yang cukup keperluan dengan ibadah yang aku nak buat. Tu ya saya minta dengan Allah. Dan saya yakin tuan-tuan minta gitu. Nak panjang umur sangat, tak mahu juga panjang umur sangat. Takut panjang umur sangat jadi macam anak-anak tak mahu ambil tahu anak-anak geletak rumah orang tua. Tuan-tuan, tuan-tuan minta apa? Panjang umur rezeki. Hak tu duk minta bertahun-tahun. Panjang umur rezeki, nak panjang umur rezeki, nak panjang umur, nak panjang banyak mana umur tu. Saya minta ya Allah, cukupkan umur aku supaya umur yang kau bagi ni cukup dengan amal ibadah aku untuk masuk syurga kamu. Kalau saya cukup dengan umur 40, Tuhan nak ambil saya dengan amal saya boleh masuk syurga, tak apa Tuhan ambil. Cuma Tuhan nak ambil ni, saya minta dua perkara je dengan Allah. Ya Allah, minta mati aku masa aku duduk tengah mengajar satu, ataupun mati di Madinah. Tu yang minta. Dua perkara tu je duk minta dengan Allah Ta'ala. Sebab tak mahu mati di mana-mana, nak mati di Madinah ataupun mati tengah mengajar. Itu benda yang kita minta dengan Allah Ta'ala. Kalau cukup apa yang Allah Ta'ala minta. Satu lagi, ya Allah jangan matikan aku lagi aku tak mengajar 30 juzuk tafsir Quran. Ni tak habis lagi tafsir Quran. Tuan nak mati dulu. Saya kemudian sikit dah. Tidak ada orang yang nak mati, tapi minta lah. Umur jangan minta panjang, jangan minta panjang. Minta cukup umur dengan amal ibadah kita. Dan kalau aku mau tengok, ya Allah, umur aku ni tak cukup lagi amal ibadah aku, mau terus tambah. Gerakkan hati aku untuk buat amal ibadah dan terus panjang umur aku. Tapi kalau mudah cukup dah Tuhan menilai aku, kerana mulah hak pandai hisap diri manusia ni, pandai hisap diri manusia ni. Jadi mu tolonglah cukup, kalau cukup ya Allah aku redha untuk bertemu. Dan matilah husnul khatimah, mati yang baik. Supaya tidak kena tipu ke dunia ni lah. Dia kata aku binasakan. Lalu Nabi Isa kata aku tercengang melihat sekalian suami yang masih tinggal bersama. Mengapa mereka tidak mengambil teladan sekalian suami yang kita yang terdahulu? Ni kata pelik dia. Suami yang ada duduk bergantung lagi dengan dia tu. Sedangkan bini ni perhiasan, comel semua sekali, tapi dia bunuh habis suami dia. Dia binasakan habis. Bandingan yang boleh tuan kitab ni bagi pada kita. Tapi ada lagi orang pergi dekat dia tu, orang duduk lagi dengan dia, orang nak lagi ke dia, itu nak pada dunia lagi. Walaupun dah nyata dah orang yang kejar dunia sebelum pada dibinasakan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala ni dia tunjuk satu contoh manusia yang nak ke dunia ni, itu Qarun. Dibinasakan bersama dengan hartanya. Satu pun tidak tinggal. Contoh. Jadi manusia yang nak ke dunia macam Qarun ni, dia nak jadi macam Qarun, tidak memberi hasil apa usaha dia sekalipun, kerana dia tidak mahu mengikut perintah Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan bab berkenaan dengan besar diri. Bukan membesarkan diri ni,
Ni besar dia. Ni maknanya lebih kurang sombong juga, takabbur dia panggil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.